Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib bin Mau'udi Al-Banjari, atau lebih dikenali dengan Tuan Husain Kedah, dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalah ataupun berlain ataupun tidak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksud yang baharu yakni selain daripada Allah, yakni Allah tidak sama dengan selainnya. Benda yang baharu itu lawan dia benda qadim, benda baharu lawan dia benda qadim. Maka benda yang qadim ataupun Tuhan tidak sama dengan benda baru ataupun dipanggil makhluk. Pada zatnya, zat makhluk dengan zat Tuhan tak sama. Macam mana orang boleh kata makhluk bergabung, bercantung dengan Tuhan? Makhluk gabung dengan Tuhan mustahil sama sekali. Benda qadim tak boleh bercampur dengan benda hadis. Benda mana manusia pun, makhluk pun tak boleh gabung. Zat sama zat tak boleh nak bergabung. Kita mengaji dalam ilmu makulat, zat tak boleh saling masuk memasuki. Kita boleh kodok masuk ke meja dalam bangunan, tak boleh. Bangunan benda suku, meja tak boleh. Maka zat sama zat tak boleh saling masuk memasuki. Kita kata ikan berada di dalam air. Ikan tu zat, air tu zat. Tu ikan boleh duduk dalam air, ikan boleh berada di dalam zat, bukan ikan duduk dalam air. Ikan berada di celah-celah air. Ikan berada di celah-celah dia. Orang kata ikan duduk dalam air salah kerana kaedah dia ikan itu zat, air itu zat, maka tak boleh saling masuk memasuki. Dalil dia apabila kita beku ke air itu, maka kita pecah ke air itu tak masuk pun dalam ikan. Dia duduk gitu. Tubuh ikan, maka air duduk keliling lagu tu. Tak penuh air masuk dalam tubuh ikan, tak penuh. Duduk lagu tu. Berarti apabila ikan masuk dalam air, maka air akan wiruai untuk tubuh ikan. Kerana kaedah dia, zat tak boleh masuk dalam zat. Zat tak boleh saling memasuki. Maka kalau orang kata makhluk bergabung dengan Tuhan, zat Tuhan bergabung dengan zat makhluk, salah. Sama ada zat Tuhan masuk ke dalam zat makhluk masuk dalam zat Tuhan, ataupun zat Tuhan berada di dalam zat makhluk, ataupun zat Tuhan berada di luar zat makhluk. Duduk bergomo lagu tu. Makhluk duduk dalam Tuhan, ataupun Tuhan duduk dalam makhluk, ataupun gapo pun, hukum dia mustahil berlaku lagu ni. Maka
orang kata bergabung di antara ittihad dan hulul itu adalah benda mustahil. Ittihad, makhluk bercantum dengan Tuhan. Mustahil. Hulul pula, Tuhan memasuki, menjerma, inkarnasi, kau panggil dalam makhluk. Juga mustahil. Kerana Tuhan tu zat, makhluk pun zat. Tak boleh bergabung, tak boleh bergabung. Lepas tu orang sufi duk sebut wahdatul wujud. Hak tu benda lain. Bukan yang dipahami oleh orang awam. Yang menyatakan zat Tuhan bergabung dengan zat makhluk. Tu mustahil sama sekali. Tak akan berlaku. Ahli sufi pun tak pernah kata lagu tu. Tak ada ahli sufi menyatakan zat Tuhan bergabung dengan zat makhluk. Tak ada. Nah, tu mukhalafah, berlainan. Zat Tuhan benda lain, zat makhluk benda lain. Nak masuk lagu mana? Nak bergabung lagu mana? Tapi kalau air sama air, tak apalah. Kita ambil air, siapa air? Tak apalah air. Bolehlah kita nak bergabung je air je. Sama-sama air. Sama-sama zat yang sama. Tetapi ni zat yang berlainan. Tuhan, zat dia, makhluk zat dia. Kita tak boleh nak bergabung. Tangan kita dengan tangan kanan, tangan kiri, tak boleh nak masuk. Nak masuk ke mana? Tak boleh masuk. Nah. Dan segala sifatnya, sifat Tuhan tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Bahkan sama-sama makhluk pun berlainan sifat dia. Pengetahuan demo dengan pengetahuan hamba lain. Kuasa demo dengan kuasa hamba lain. Pendengaran demo dengan pendengaran hamba lain. Lain-lain berlaku. Dan pada segala perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk perlu kepada alat-alat. Makhluk kalau nak buat perbuatan, contohnya nak belajar, perlu kepada pen, perlu pada buku, perlu pada tangan, perlu pada telinga. Tu belajar. Makan nasi, perlu pada nasi, perlu pada pinggan, perlu pada mulut untuk melakukan proses makan nasi. Manakala perbuatan Tuhan perlu kepada alat bantuan, tidak perlu. Lepas tu lagu mana Tuhan melakukan perbuatan dia? Perbuatan Tuhan mencipta daripada tiada kepada ada. Tuhan cipta bumi ni tak ada. Walau sebiji pasir pun tak ada. Tetapi apabila Tuhan cipta, ada selalu pasir tu. Bukan Tuhan ambil pasir sini, kupu-kupu buat bumi tak. Daripada tiada kepada ada. Tu perbuatan Tuhan lain dengan perbuatan makhluk. Bermula maknanya itu iaitu tiada menyamai. Itu bersalah. Bersalah maknanya tidak menyamai. Tidak ada sebagai persamaan di antara zat Allah dan segala sifatnya Allah dan segala perbuatannya Allah oleh segala zat yang baharu dan segala sifat-sifat mereka yang baharu dan segala perbuatan mereka itu yang baru. Lain-lain. Jadi lah ni kita kena pegangnya Tuhan tidak sama dengan makhluk sama sekali. Tidak ada sebagai persamaan. Kalau sekadar nama sahaja mungkin. Kerana kita tak boleh nak sebut satu benda kecuali kita letak ke istilah nama. Maka nama tu hanya nak memberi faham sahaja. Takribul fahmi, nak mendekatkan kepada kefahaman akal kita sahaja. Yang mana hakikat dia tidak sama sekali. Kita ada keinginan, iradat. Tuhan ada iradat. Maka iradat Tuhan tak sama dengan iradat kita. Sekalipun nama iradat berlaku. Tuhan ada kederak, kita ada kederak. Tuhan ada samuk, kita ada samuk. Tuhan ada basar, kita ada basar. Tuhan ada kalam, kita ada kalam. Tapi tidak sama.
Cuma nama sahaja berkongsi. Maka kalau letak nama lagu tu tak apa, boleh. Boleh ke kita letak nama kudrat juga pada makhluk? Boleh. Nama kalam juga. Sekadar nama sahaja. Hakikat dia tidak sama. Bahkan Allah Ta'ala telah memberi nama dia kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat Quran kata, Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, pemaaf. Rahim, penyayang. Tu nak sifat nama tu ya. Tetapi ayat Quran ni rujuk kepada siapa dia? Raufur rahim ini Nabi Muhammad. Maka Tuhan sendiri telah memberi nama dia kepada makhluk Tuhan. Maka tidak salah kalau kita menggunakan nama Tuhan untuk dinisbahkan kepada makhluk. Kerana orang mukmin faham, nama sahaja berkongsi tetapi hakikatnya tidak sama. Tetapi Tuhan muliakan Nabi Muhammad, Tuhan beri dua nama dia, Raufur Rahim. Tengok. Orang lain Tuhan tak beri nama dia. Nabi Allah Ibrahim Awwab. Tapi Nabi Muhammad Raufur Rahim. Dua nama serentak Tuhan beri. Nak kata orang ni boleh tiru nama-nama, sifat-sifat ketuhanan dia panggil. Secara hakikatnya tak boleh. Tetapi tiru sifat pemaaf, sifat rauf, sifat sabur, sifat syakur, sifat gani. Maka boleh kita bersifat, boleh. Tetapi kena fahamlah tak sama dengan hakikat hak di Tuhan. Boleh kita kata Allahu karimun. Boleh. Allah mulia. Boleh tak kita kata Zaidun karimun? Boleh dalam bahasa Arab. Zaidun seorang yang mulia. Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kita nak kata Nabi Muhammad tu gini-gini. Ambil sifat Tuhan. Ambil nama-nama Tuhan diletakkan kepada Nabi Muhammad. Boleh. Tidak ada masalah ke apa dia. Bukan kita kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Tetapi sifat-sifat yang boleh kita letak untuk dia sebagai seorang hamba. Harus hukumnya. Dalam nahu pun boleh, dalam gapo pun boleh. Ada orang ni tak boleh. Awak ni muji Nabi Muhammad melampau-lampau. Beri asma' Tuhan, beri nama Tuhan, beri sifat Tuhan kepada Nabi Muhammad. Sifat lagu mana? Kalau kata kita kata awak dia, tidak awak yang mencipta kereta ni. Ya, saya lah je cipta kereta ni. Oh, murtad awak kecik aku ni. Tuhan yang mencipta makhluk. Awak beri sifat cipta ni kepada makhluk. Kita kena faham lah cipta manusia tu lagu mana. Cipta Tuhan tu lagu mana. Maka menggunakan istilah tu tidak apa. Kerana apa? Kerana orang mukmin tu dia faham Tuhan tu lagu mana, makhluk tu lagu mana. Apabila orang Islam kata Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Tak apa hukumnya. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Tapi orang Kristian kata Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Kafir dia kata gitu. Apa? Sebab iktikad dia kata Nabi Isa yang boleh menghidupkan. Dia sendiri. Mana kata kita orang Islam kita faham dah. Allah yang menghidupkan. Cuma mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Orang Islam ni ada ungguan api. Orang Islam lagi. Sebelah dia ada seorang majusi duduk gini. Hak ni murtad, hak ni kafir, hak ni Islam. Apa? Perbuatan sama. Yo, syirik wak lagu ni. Syirik apa? Saya ni tengah sejuk. Saya nak panah tubuh saya. Perbuatan sama. Orang ni jauh isi, dia sembah. Api tu dia anggap Tuhan. Maka hak ni jadi kafir dengan perbuatan tu. Hak ni jadi mukmin dengan sebab perbuatan tu. Maka sebab itulah jangan terkeliru. Apabila perbuatan seorang Islam, kita kena faham. Wajib dah di hati dia, sepenuh perasaan dia beriktikad Tuhan lah Tuhan dia. Allah lah Tuhan dia. Dialah yang mencipta, dialah yang memberi bekah dan kesan kepada satu benda. Sekalipun dia tawassul, dia minta tolong dengan benda lain, tetapi sekadar sunnatullah sahaja. Tok Imam tolong tutup lampu. Oh tak boleh.
murtad awak minta tolong dengan saya. Minta tolong Tuhan, tutup lapu. Awak kerja lagu tu lagu mana? Maka boleh kita minta tolong kepada makhluk. Tapi kita faham, orang mukmin kita faham minta tolong lagu mana. Memang kita minta tolong dengan dia, suruh tutup lapu. Memang. Tapi kita tahu, Tuhan yang menggerakkan dia semua tu berkat Allah Ta'ala. Maka salah kalau orang tafsir hadis wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila nak minta tolong dengan Tuhan sahaja, sebut ditambah perkataan sahaja. Wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila nak minta tolong dengan Tuhan saja. Tak boleh kata saja main kat mana. Jangan tambah faqat lah. Fasta'in billahi faqat. Tak ada air tambah faqat, tak ada faqat, tak ada. Maka minta tolong dengan Tuhan. Orang mukmin dalam hati dia percaya sepenuhnya yang Allah Ta'ala lah tempat dia. Tetapi sekalipun lagu tu, Nabi Muhammad ketika keluar berperang, Nabi Muhammad masih menggunakan kuda, menggunakan senjata, menggunakan baju besi. Nabi Muhammad tak tahu kau Tuhan yang boleh tolong dia saja. Kenapa dia masih boleh minta pertolongan daripada benda besi lagu tu? Daripada makhluk lain. Maka salah kalau orang syarah wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila nak minta tolong dengan Tuhan saja. Maka harailah bertawasul. Maka syiriklah bertawasul. Orang ni pening. Baca ayat Quran saja, habis kaedah salah berlaku. Lawannya mumasalatu lil hawadis. Mumasalah artinya bersama serupa. Sekalipun kita kata Tuhan ni sama, tapi sama yang tidak sama. Pelik weh, kecek. Sama yang tidak sama. Tuhan ni lupa. Ya, Tuhan lupa. Tapi lupa yang tidak sama dengan lupa kita. Dalam Quran kata apabila Tuhan sebut dalam hari akhirat kepada orang kafir, apabila Tuhan sendiri kata, Tuhan kata apabila mu lupa kepada aku, maka aku pun lupa juga kepadamu. Dia kata Tuhan lupa. Ya, Tuhan lupa juga. Tapi lupa hok layak dengan Tuhan lah. Pening ayat dia. Lupa hok tak serupa dengan lupa kita lah. Tuhan ada tangan. Tapi tangan tak serupa dengan tangan makhluk lah. Pelik. Tuhan ada kaki. Ya, Tuhan ada kaki. Ada kaki hok tak serupa dengan makhluk lah. Ya apa kia? Kaki seluar dengan kaki baju, dengan kaki meja, dengan kaki manusia tak serupa kan tu? Pelik sungguh. Serupa tapi tak serupa. Kalau kita kecek dalam ilmu mantik, ia ada tanakuk dalam dua ayat tu. Serupa. Berarti kita ayat benda tu Tuhan tu sama dengan makhluk. Tetapi sama yang tidak sama pula. Hak mana so? Dia mau nak kata hak tak sama ke dia mau nak kata sama? Pening. Sama tapi sama yang tidak sama. Demo ni bodoh tapi bodoh yang tak serupa dengan bodoh orang lain. Nampak ke mana? Gitu. Jadi ada tu manusia kata lagu tu. Pening kecek lagu tu. Maka sebab itulah kalau ada disebut dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan tu ada persamaan dengan makhluk. Maka ahlu sunnah faham dah maksud dia gapo. Ayat itu sekadar kiasa sahaja. Kerana ahlu sunnah faham Tuhan tu ada ciri-ciri dia. Makhluk ada ciri-ciri dia. Kita tak boleh ayat Tuhan sama tetapi sama yang layak. Mana ada persamaan yang layak. Tuhan ada tangan, makhluk ada tangan. Ya, Tuhan ada tangan, makhluk juga ada tangan. Sama-sama ada tangan tapi Tuhan tangan yang layak bagi dia. Sudahlah dia. Memang tangan yang layak juga. Tangan bagi manusia yang layak dengan manusia. Tangan bagi kambing, tangan yang layak dengan kambing. Berarti kita telah sama ke Tuhan. Sama-sama ada tangan berlaku. Pas tangan yang layak. Memang orang faham lah. Tangan manusia, tangan gini, tangan gini. Pas itu berarti masih tetap menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dengan erti kata Tuhan ada tangan. Tak perlu sebut benar tangan yang layak. Memang orang faham lah. Tangan meja lain, tangan kursi lain.
Jadi ada segolongan manusia dia nak sabit ke ayat Quran tu, maka dia nak nafi ke makna dia. Kita ahli sunnah wal jamaah kalau jumpa ayat Quran tu kita beriman dengan lafaz tu. Kerana lafaz itu adalah lafaz ayat Quran. Haram dan menyebabkan jadi kafir seorang ingkar walau satu huruf dalam Al-Quran. Apatah lagi satu perkataan, yadung, wajhung, istawa. Benda-benda lagu tu satu perkataan. Kalau ingkar jadi kafir, ya sepakat. Maka orang ahlu sunnah wal jamaah beriman sepenuhnya dengan ayat Quran tu. Tetapi makna dia tak tahu makna dia. Istawa tak tahu makna dia. Ayat Quran tu, saya beriman dengan istawa. Tapi makna dia saya tak tahu. Kerana makna dia, pertama makna dia ada banyak makna. Maka saya tak tahu hak mana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Gapo dia istawa, gapo dia makna. Bimakna istaula, bimakna istaqarra, bimakna qa'ada, bimakna istawa, aisawa, bimakna macam-macam ada 19 makna istawa ni. Tiba-tiba Wahabi dok kata jalasa qa'ada tu. Jalasa qa'ada, jalasa qa'ada. Banyak-banyak makna ada 14 makna lagi. Tak pakar. Lepas tu, siapa dia makna-makna ni? Orang Arab juga. Maka kena rujuk dengan bahasa Arab. Sebab tu orang, bab mukhalafah ni kena mengaji. Ramai orang termasuk jadi musyabbihah. Apa maksud musyabbihah? Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Syabah. Kita mukhalafah. Dia musyabahah pula. Ada kesamaan di antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan ni lain dengan makhluk, tapi ada bab-bab dia sama dengan makhluk. Dari sudut dia ada mata, dari sudut dia ada tangan, dari sudut dia ada gapo, maka benda ni sama. Tetapi sama yang layu. Ini pening. Mabuk lagu ni. Banyak mana orang ngajar lagu tu. Pening. Segala yang baru itu mustahil. Dalilnya kita tahu mana Tuhan tak sama dengan makhluk. Dalil dia laisa kamislihi syai'un. Tuhan tu tiada sesuatu pun seumpama Tuhan. Cakap kita nak ingkar ayat Quran ni. Tuhan sendiri ayat dalam Quran, aku tidak sama. Tidak ada sebagai persamaan di antara aku dengan makhluk aku. Tiba-tiba ayat Quran lain pula kata ada persamaan. Tuhan tu ayat ada persamaan tapi menggunakan lafaz yadung, menggunakan lafaz gon ni. Maka hak ni ayat muhkamat, ayat hak nak sama tu dipanggil ayat mutasyabihat. Maka ayat mutasyabihat wajib ditakwilkan supaya tidak berlaku pertembungan di antara dua ayat Quran. Kalau kita tak takwil sama-sama kerah, ayat laisa kamislihi nak tak mana. Jadi bercanggah di antara dua nas ayat Quran. Hak mana kita nak pegang? Nak beriman dengan laisa kamislihi ke, nak beriman dengan istawa ke, nak beriman dengan yadung ke, nak mana? Maka kaedah dia mesti salah satu ditakwil supaya makna dia tidak bertembung. Maka ditakwillah ayat-ayat mutasyabihat supaya tidak bertembung dengan ayat muhkamat. Kalimanya qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri Allah dengan sendiri. Qiyam ini maknanya berdiri. Bukanlah maksud qiyam ini daripada duduk kepada berdiri. Waktu makhluk boleh. Saya boleh berdiri dengan sendiri. Awak tak akak saya pun. Awak tak tolong saya pun, saya boleh akak diri saya sendiri. Bukan maksud tu. Maksud qiyamuhu yakni Tuhan tidak perlu kepada apa-apa. Dia boleh hidup sendiri. Dia boleh samuk dia sendiri. Boleh basar sendiri. Boleh iradat sendiri. Boleh kudrat sendiri. Tak perlu kepada siapa-siapa. Tuhan tu kaya dia. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tuhan itu maha kaya dan maha terpuji. Kaya ke mana? Tak perlu kepada siapa-siapa. Tu kekayaan dan kehebatan Tuhan.
Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat. Tuhan tak perlu kepada zat lain kerana ia tu zat dah. Saya dah zat dah, tak perlu kepada zat lain. Kalau benda yang berhendak kepada zat, itu dipanggil sifat. Seperti keras, perlu kepada seming. Tak boleh kita beli keras saja, seming tak boleh beli. Maka kena keras menumpai di zat seming. Lembut menumpai di kain. Tak boleh kita pergi kedai, saya nak beli lembut kain, tak boleh. Kira potongan separuh, kata saya nak beli lembut dia saja. Jenis tu. Pecah kepala tu ke kedai tu. Awak kalau nak beli lembut, kalau nak beli kena kain, tak boleh saja. Kain mahal, saya nak lembut dia saja. Sudah, aku sekali ya telefon hospital, pakai duduk dalam hospital demo. Mana boleh jual sifat saja, zat tak ada. Maka Tuhan tu sudah zat dah, maka tak boleh dia menumpai pada zat lain. Tuhan menumpai pada zat lain. Boleh tak? Boleh sebab dia zat dah. Hak ni dia kata Tuhan duduk di atas arah. Menumpai duduk, tupai duduk di arah. Tuhan duduk di arah. Tak ada arah, tak tahulah. Orang tanya dia, kalulah Tuhan duduk di atas arah. Tuhan duduk di langit. Okey, sebelum Tuhan cipta langit, Tuhan duduk mana? Sebelum Tuhan cipta arah, Tuhan duduk mana? Ai kata tak boleh tanya soal itu. Sebab dalam Al-Quran sebut kata, dia duduk atas arah ya. Sebelum duduk atas arah, dia tak royak dia duduk mana. Ikut dia, dia nak duduk mana. Ikut dia, dia nak duduk mana. Boleh dia royak jawab apa lagu tu. Orang koyak lain dah tu Maulana dah orang panggil. Orang dok panggil mufti dah tu. Orang dok panggil doktor dah. Orang dok panggil profesor media dah kau gapo. Orang dok panggil rektor dah ngaji. Kalau dia sesak ni enggak. Bijak setara mana. Jadi Albert Einstein lah jawapan dia. Orang kafir ingat tak bijak. Tapi dia sesak. Orang Islam bodoh setara mana tapi dapat hidayah betul, petunjuk daripada Allah, akidah dia betul. Lah ni gila nak dapat pangkat supaya dia boleh menipu masyarakat. Ngaji-ngaji ambil PhD, tujuan apabila saya dapat PhD pendapat saya. Mesti orang dengar saya PhD. Awak ada PhD? Tak ada, tak sedut kecek saya. Saya ada PhD. Maka dia guna ke PhD dia untuk menyebar luah ke lagi faham Wahabi dia. Bukan salah ambil PhD tu. Ramai ahli sunnah wal jamaah. Masyayikh ikhlas ambil PhD. Tak salah. Tetapi lah ni suasana di tempat kita di Malaysia, Wahabi menggunakan title PhD. Doktor. Untuk supaya orang-orang kampung tak berani lawan perkataan dia. Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, dia manusia, dia mungkin salah. Imam Ghazali, mungkin salah. Abu Hasan Asy'ari, dia manusia, dia mungkin salah. Mansur Maturidi, mungkin salah. PhD tak mungkin salah. Tu. Lah ni kita bongkar segala kesesatan, segala kejahatan Wahabi, perancangan dia untuk mengambil PhD. Tujuan supaya suara dia ditakuti. PhD. Saya ada PhD, awak ada PhD. Awak ngaji pondok gapo dia awak. Ni saya tak lulus periksa belakon. Masuk universiti kena tolak belakon. Saya bodoh tak pernah tulis tesis belakon. Saya buat kaji Saya PhD muda. Saya orang bijak. Orang bijak pun bijak tidak menunjukkan hidayah petunjuk daripada Allah. Berapa banyak orang kafir bijak. Maka lah ni popok dia bersenang-senang menggunakan title PhD ko doktor ko, 2 kali doktor ko, 14 kali doktor ko, supaya perkataan dia orang dengar. Jadi hamba nak ajar kepada masyarakat, kalulah ada ustaz-ustaz, doktor-doktor ko siapa dia, mufti ko, syekh, rabbana, maulana, mari ajar. Benda nampak pelik sikit, nampak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wak lolok tanya sikit. Biar kita kritik sikit. Minta maaf doktor, yang aling alam hamba nak tanya betul kodok ni. Belajar lagu tu. Jangan apabila doktor mari ngajar pakai telai gelup. Lah ni Wahabi cara dia orang takut ke supaya orang dengar kata-kata dia guna title tu. Jadi nyanyalah sesek PhD, sesek doktor hok ikhlas molek,
Sesek ahli sunnah pakai malu belaka kerana perbuatan sesek Wahabi lah ni guna title PhD. Ada orang duk marah kat hamba. 2, 3, 4 orang, 5, 6 orang, saing-saing pun marah juga ada PhD. Duk kata apa ni kata. Anti nah entah ni dengan PhD. Bukan anti. Lah ni kita nampak bahaya Wahabi guna title ni. Imam mustahil salah lagi. PhD betul selalu. Hak ni lah satu penipuan yang sangat berat. Jadi masyarakat berani menentang PhD. Lawanlah PhD yang salah itu. Kerana kita jangan takut. Lawan PhD bukan lawan Nabi. Lawan Wahabi bukan lawan Nabi Muhammad. Tak suruh takut. Lawan. Nampak pelik sikit mengajar. Tanya dia. Biar dia kata, Pak Cik ada PhD ke? Biar saya tak ada PhD. Tapi saya ada hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia nak. Orang bodoh tu nak boleh hidayah. PhD tak menunjukkan awak berada di dalam kebenaran. Kepintaran bukan berada dalam kebenaran. Berapa banyak orang lah ni bijak-bijak tetapi sesat. Orang yang menguasai dunia lah ni, yang bijak-bijak saja. Tapi dia berada di dalam kesesatan. Tu pengajian tauhid. Tauhid ni kita kena royak benda benar. Sekalipun orang tak suka dengar, kau gapo dia. Tauhid kita kena tegah. Kalau pekoh, kita boleh kompromi lagi. Kita boleh sepakat lagi. Mungkin pendapat lain. Mungkin ada mazhab lain. Ijtihad orang masing-masing. Tetapi dalam bab tauhid, kita kena tegah. Sebab itulah guru-guru dalam ilmu tauhid, percakapan dia sangat halus. Dan kecek dia tegah. Kerana berkait dengan pegangan hati, akidah seseorang. Manakala fiqh dua, mazhab ni boleh. Tak salah, mazhab Hanafi boleh pakai. Hambali boleh pakai. Maliki boleh pakai. Syafi'i boleh pakai. Dalam Syafi'i sendiri ada pendapat lemah. Ada pendapat kuat. Ada pendapat seorang gini. Macam-macam boleh. Boleh kira lagi fiqh. Sebab cara nak melakukan ibadat. Manakala pegangan hati seorang mukmin, hak ni kena kejak sikit. Kena kemah sikit. Maka berlakulah pertembungan di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan kumpulan akidah lain. Orang Islam juga? Ya. Tetapi sesat. Mu'tazilah. Muncullah Mu'tazilah. Muncullah Mujassimah. Muncullah Musyabbihah. Muncullah Wahabiyah. Semua tu kumpulan yang apabila ahli sunnah bertegah dengan pendapat dia, zahir lalu pendapat sesat. Mana kalau dalam fiqh, luah fiqh ni. Nak pakai hak ni boleh. Dalam mazhab kita sendiri kadang-kadang 3-4 pendapat. Tak kira dalam mazhab lain lagi. Maka fiqh ni luah sikit. Mana kalau tauhid, maka bertembunglah pok kita dengan kumpulan lain. Jadi pisah. Sebab tu ulama kata, hak terpisah 73 golongan hak Nabi sebut, itu perbezaan tauhid. Dalam bab fiqh 73 tak ada masalah, betul belaka. Ya. Tapi kalau dalam bab tauhid, so saja. Hak lain minta maaf. Kena tegah sikit kalau ngajar bab tauhid. Sebab tu kalau guru-guru tauhid dia kerah sikit. Kerana apa? Kerana benda ni berkait dengan pegangan hati. Dia kata tidak berkehendak kepada zat ia akan zat dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadikan dia kerana ia tu qadim dah. Tuhan tidak berhajat kepada yang menjadikan dia kerana dia tu qadim, tidak ada permulaan. Benda yang tidak bermula maka tak perlu kepada sesuatu untuk memulakan kejadian dia. Kerana dia tak bermula pun. Dia dah ada yang dulu-dulu dan tidak pernah bermula. Kita sekarang dimulakan. Ada mula bilakah kita? Maka berhajat kepada sesuatu untuk memulakan kejadian. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri Tuhan dengan yang lain mustahil. Tuhan masih berkehendak kepada benda lain. Tuhan perlu pada zat, Tuhan perlu pada pencipta. Mai mana akidah ni? Dalil dia surah Al-Baqarah ayat 255. Huwal hayyul qayyum. Gapo dia tak ada perkataan qiyamuhu bi nafsihi pun dalam Quran. Tu qayyum tu. Awak ngaji bahasa Arab ke? Wal hayyul qayyum.
Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendiri. Qayyum, qayyumiyah. Yakni qiyamuhu binafsih. Kayanya daripada zat, daripada fa'il, pencipta. Tak perlu pada pencipta. Keenanya wahdaniyah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.